Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi ba'atsahu Allahu ilan nasi mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah biiznihi wa sirajan nira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur Allah Taala kerana dengan limpah kurnianya, dengan kehendaknya, dengan keizinannya, alhamdulillah kita dapat berjumpa pagi ini bagi meneruskan pembelajaran kita pada tahun baru ini, iaitu 2024. InsyaAllah kita dah pasang baik-baik dah punya azam untuk mendalami ilmu yang kita belajar ini, mudah-mudahan juga ilmu balaghah, agar kita dapat mendapatkan untuk bagi memahami membaca Al-Quran, insyaAllah. Jadi kita hari ini masih lagi dalam tajuk. Saya buka dulu. Okey. Maf'ulul ma'ah. Okey. Tuan-tuan nampak saya punya data? Okey, nampak. Okey, alhamdulillah. Okey, jadi kita masih lagi atas tajuk Asmaul Mansubah. Mansubah maknanya isim yang berbaris atas. Isim yang berbaris atas. Jadi 12 sebab kenapa isim berbaris atas. 12 itu adalah seperti dalam nota. Satu adalah khabar kana. Ini kena baca selalu ni pasal akan tidak dilupa. Kalau lupa tajuk ni, macam mana kita nak sebut? Jadi khabar kana, isim kana. Isim inna. Lepas tu maf'ul bih, maf'ul mutlaq, maf'ul li ajlihi, kemudian maf'ul ma'ahu, kemudian yang akhirnya maf'ul ialah maf'ul fi. Jadi maf'ul sini ada 5, iaitu maf'ul bi, kemudian maf'ul mutlaq, maf'ul li ajli, kemudian maf'ul ma'ahu, kemudian maf'ul fihi. Jadi tuan-tuan ingat, bila maf'ul je mesti bagi atas. Maf'ul sama ada bihi ke, mutlaq ke, li ajli ke, apalah, asalkan depannya maf'ul, dia mesti berbagi atas. Okey. Kemudian kita ada lagi yang belum lagi kita bincang, iaitu maf'ul fihi, kemudian hal. Hal ni mana keadaan. Hal. Kemudian mustasna. Mustasna ni maknanya pengecualian. Dan munadi. Munadi maknanya seruan. Lepas tu tamyiz. Lepas tu tabiat.
Tabi'nya seperti juga tabi' apa yang marfu'. Tabi' marfu', tabi' apa namanya bagi bawah, majrur sama. Jadi cukup dengan marfu' aja kita dah faham dah dia punya ini. Tetapi menunjukkan ianya yang ke-12. Mana yang ke-12 sebab kenapa dia baris di atas ialah kerana dia tabi' mansub. Tabi' mansub. Jadi yang belum kita cover lagi daripada nombor 7 maf'ulun fihi, kemudian hal, kemudian mustasna, kemudian munadi, kemudian tamyiz dan juga tabi' mansub. Jadi hari ini kita masih lagi dalam tajuk maf'ul ma'ahu. Buat bersama. Ma'ahu. Dan berserta. Maknanya kena buat bersamanya. Jadi ma'ahu. Ma'ahu maknanya bersamanya. Kita dah bincang dah apa ni ma'ahu tu. Jadi kita pergi kepada nota ni. Jadi hari ini sepatutnya muka surat ini. Muka surat 111 iaitu maf'ul ma'ahu. Jadi beberapa minggu yang lepas kita telah dapatkan dia punya makna ma'ahu tu apa dia. Jadi maf'ul ma'ahu ni maknanya adalah maf'ul isim yang membaris atas. Kemudian maksud gunanya adalah menerangkan siapa yang dibuat bersama pada satu kataan perbuatan. Maknanya satu kataan perbuatan tu ada dua orang pembuat. Orang yang pertama tu berbaris maf'ul, orang yang kedua tu berbaris atas. Dan di tengahnya ada waw. Jadi syarat dia yang pertama ada dia punya nama yang pertama. Kemudian yang keduanya ada waw di tengahnya. Dan yang ketiganya ada perkataan yang berbaris atas. Itulah dia maf'ul ma'ahu. Jadi cara kita nak kenal maf'ul ma'ahu ni dengan cara lihat ada perkataan di depan itu berbaris, kadang-kadang marfu', kadang-kadang mansub dan kadang-kadang majrur. Itu tak jadi masalah. Tapi lepas waw tu mesti baris atas. Lepas waw mesti baris atas. Jadi contoh yang kita contohkan di sini pada surah Yunus ayat 71. Fa'ajmi'u amrakum wa syuraka'akum. Jadi nama yang pertama di mana ni? Dalam ayat ini. Mana nama yang pertama? Yang berbaris dhammah. Mana nama yang pertama? Nama yang keduanya wasuraka'a. Kenapa baris a? Sebab dia ini duduk maf'ul ma'ahu. Jadi layak ni mana nama yang pertamanya? Yang berbaris dhammah. Itu satu orang beri jawapan. Nak panggil balik ingatan yang 2 minggu ke 3 minggu lepas tu. Mana dia punya nama yang pertama? Amrakum. Syuraka. Amrakum Ustaz. Ya? Amrakum. Wa ajmi'u amrakum. Amro tu kan ada baris atas. Kum sajalah, kum saja. Amra tu maknanya ada pada Amra tu maknanya surahan. Jadi kum ni saja. Kum ni saja. Jadi kita colorkan dia supaya kita tahu. Jadi kum ni nama yang pertama. Kemudian syuraka ni nama yang kedua. Jadi kum ni bagi apa? Dhammah. Mana dhammah dia? Min tu mati. Jadi mana dhammah dia? Dhammah. Ya.
Dalam ayat ni, mana domah dia? Kum ni mana domah dia? Tuan-tuan kena familiar dengan ni, dengan jadual ni lah. Kalau tak familiar tu memang masalah sikit lah. Tak tahu. Tapi saya tunjukkan cara dulu. Cuba tuan-tuan tengok jadual ni. Jadi jadual ni adalah domer. Domer, huwa. Huwa itu domer bagi laki-laki. Ataupun yang fa'il dia, fa'il pada yaf, fa'ala. Fa'ala tu adalah dia punya perbuatan. Domer dia di dalamnya ataupun pembuatnya adalah huwa. Jadi huwa tu sebenarnya dia adalah berbaris dalam keadaan marfu'. Huwa ni dalam keadaan marfu'. Huma dalam keadaan marfu'. Hum dalam keadaan marfu'. Semua ni adalah dalam keadaan marfu'. Ini marfu'. Ini dikata sini madi ni dia adalah mabni atas bagi atas. Mabni ala fathah. Manakala mudhari' pula, mudhari' dia yaf'alu. Yaf'alu tu marfu'. Yaf'alu sebab ujungnya bagi dhammah. Jadi yaf'alu tu adalah hukumnya marfu'. Jadi di sini huwa ni pun marfu'. Tapi yang ini fa'ala ni itu fa'il madhi. Fa'il madhi tidak marfu'. Dia adalah mabni ala fathah. Padahal mudhari' yaf'alu. Yaf'alu itu adalah marfu'. Ini marfu' ni, yaf'alu ni. Sebab tu ujungnya lu. Ini marfu'. Jadi maknanya semua ini adalah marfu'. Termasuklah hum. Hum tu marfu'. Kun, kuntum, kum. Ini anta, kunna, huma. Ini semua marfu'. Antuma hukumnya marfu'. Antum, antum hukumnya marfu'. Anti hukumnya marfu' walaupun bagi bawah. Antuma pun dia adalah marfu'. Antuna pun marfu'. Ana pun marfu'. Nahnu pun marfu'. Jadi maknanya kum tu adalah marfu'. Hukum dia marfu'. Di sini tak ada kum lah. Tapi maknanya kum tu adalah daripada awak. Antum jadi kum. Jadi antum ni marfu' dia. Jadi kum tu pun marfu' juga. Oleh kerana dia adalah dhamir, dia mabni. Semua ini mabni. Yang ini semua mabni. Mabni. Gitu juga dengan ni. Fa'ala, fa'alu, fa'ala. Ini semuanya mabni. Fa'il madhi mabni. Yang berubah yang ni. Fa'il mudhari'. Fa'il mudhari' ni yaf'alu kalau dia mudhari'. Kalau dia mansukh, yaf'ala. Kalau dia majzum, yaf'al.
Yaf'al tu kepada ketika dia sebagai pembuat. Sebagai pembuat. Sebagai, dari sini terlipat. Kalau dia isim tu isim fa'il, isim apa namanya, isim amar, fi'il amar, maka dia mati. Jadi fa'il dia ada baris dhamma, ada baris atas dan ada baris mati. Dia tak ada baris bawah kepada perkataan fa'il. Jadi ini adalah majzum, yang ini adalah marfa', yang ini adalah marfa'. Semua ini marfa'. Jadi jadual ni dibuat ketika dia berbaris marfa'. Jadi kita kena tahu macam mana nak ubahkan dia punya baris. Kalau sekiranya kita nak tukarkan yaf'alu ni kepada mansub, jadi yaf'ala. Kalau depannya ada lan. Kalau lan, kita kena ubahlah daripada yaf'alu kepada yaf'ala. Kalau ada lam min lam, maknanya kita kena ubah kepada mati, yaf'al, matikan. Jadi ini marfa', ini marfa'. Jadi hum tu hukumnya adalah marfa'. Okay. Jadi kita kembali kepada kita punya nota tadi. Yang itu jangan lupa, tuan-tuan. Jadi di sini dalam kes kita ni maksud berapa tadi? Satu-satu. Pasal ayat 1, ayat 10:1. Ya kan tadi? Belum kan? Dia belum nombor 6. So, yang kita bincang tadi. Yang ni kan? 102. 102. Ya. Betul lah. Di sini Di dalam nota lama 106. 106 ya. Jadi maknanya di sini dalam ayat ni tak apa, muka surat tu beza tak apa. Yalah. Tak sama insya-Allah. Jadi fa'ajmi'u amrakum. Amrakum tu, kum tu adalah isim. Isim kepada kamu. Kamu tu siapa? Kamu tu ramai lah. Maknanya bukan seorang. Kalau seorang, kita kata amraka. Ini amrakum. Kum tu adalah ramai. Ramai dan dia adalah marfa'. Kemudian ada waw. Jadi lepas waw tu syuraka'a. Kenapa ini bagi atas? Sedangkan dia mengikut kepada kum tu tadi. Kum tu isim. Tapi isim dhamir, hukumnya marfa'. Kemudian wa suraka'i, hukumnya bagi atas ataupun mansub. Jadi kenapa dia mansub? Dia tidak ikut marfa' sebagaimana di sini. Kerana dia duduk di tempat maf'ul ma'ahu. Jadi dia berbaris atas ni kerana dia duduk di tempat maf'ul ma'ahu. Ka suraka'a. Suraka'a itu maknanya sekutu-sekutu ataupun member-member. Jadi di sini Allah kata, maka kumpulkan keputusanmu, amra, keputusan kum, mu itu maknanya ramai. Dan juga sekutu-sekutumu. Mu tu kum ni adalah kum tu juga adalah ini adalah apa namanya? Mudhafun ilaihi. Yang sepatutnya bagi bawah. Tapi oleh kerana dia isim nama ataupun dhamir, maka dia mabni. Jadi isim dhamir hukum abarnya mabni. Jadi yang itu tak apa. Yang kita nak ni suraka'a. Kenapa bagi a? Kerana dia duduk di tempat maf'ul ma'ahu. Jadi sini wa ni bukan maksudnya dan. Tapi wa ni maksudnya ma'a. Ma'a maknanya bersama. Atau ma'ahu maknanya bersamanya. Jadi bersamanya itu siapa? Nya itu kum. Jadi suraka maf'ul ma'ahu mansub. Jadi dia mesti bari mansub sebab dia duduk di depan
Lepas Wa wa qasam kan. ma'ahu. Wallah kan. Itu wa qasam. Okey. Jadi alamat mansur dia adalah fathah. Wa alamat Ayat ismihi fathah oh, taknif. zahirah. Zahirah tu mana kita nampak bagi itu. Zahir. Mana dia? Hamzah atau hamzah tu. Hari ni tahu apa orang. Bukan mukadar. Tak apa ada juga. Tak ada datanglah kata, "Ai nak apa macam mana?" Tolong mute. Okey. Jadi dia punya i'rab dia sudah tadilah. Jadi suraka tu maf'un ma'ahu mansub. Alamat mansub dia nisbihi fathatun zahiratun. Zahiratun. Itu dia punya alamat dia, tanda dia. Maknanya bagi atas. Nyata mana dia? Itu ada atas hamzah tu ada nyata. Kemudian kum dhamir muttasir fi muhali jar Ya. ilahi. Jadi kum tu adalah dia punya dhamir. Sama ada kum ini atau kun ini, dia adalah dhamir. Dhamir muttasir fi muhali jar. Kenapa jar? Sebab mudhafun ilahi. Dia sebagai mudhaf, suraka masa yang sama sebagai mudhaf, dan kum mudhafun ilahi. Mudhafun ilahi kita tahu dia mesti bagi bawah. Sebab tu dikata dhamir muttasif fi muhalli jar mudhafun ilahi. Okey. Ini dia punya takrifan maf'ul ma'ahu. Sejauh ini ada yang ada idea, ada sumbangan nak bagi tentang surat ini. Jika ada silakan. Jika tak ada saya teruskan. Okey, Ustaz boleh. Okey, teruskan. Okey, teruskan Ustaz. Okey. Jadi ini contoh yang nyata, yang jelas. Ayat ni. Ayat ja'a amiru wal jaisa. Ja'a amiru wa jaisa. Jadi jaisa ni adalah maf'ul ma'ahu. Dia duduk lepas wa dan dia bagi atas. Kalau kita tak nak gunakan maf'ul ma'ahu, boleh juga gunakan ayat biasa. Ja'a amiru ma'a jaisi. Sebab lepas ma'a, kena bagi bawah. Jaisi. Makna dia sama. Tetapi yang ini menggunakan kaedah maf'ul ma'ahu. Yang ini menggunakan kata ayat biasa. Ayat yang tak ada tergandung maf'ul di situ. Jadi di sini dikata ja'a amiru ma'a jaisi. Kenapa bagi bawah? Kerana depannya ma'a. Ma'a itu adalah huruf jar. Jadi ini kena bagi bawah. Dia hanya menjadi maf'ul ma'ahu kalau di sini wa. Tempat ma'a ni wa. Dan jaisi ini jadi jaisa. Bagi atas. Itu maknanya ayat itu maf'ul ma'ahu. Jadi ayat ni tak ada salahnya. Ayat yang ini tak ada salahnya, tapi dia tidak menggunakan kaedah maf'ul ma'ahu. Okay. Tapi dia sama makna. Dari segi makna sama. Tapi dari segi cara penyampaian berbeza. Yang mana yang ini lebih kuat. Maknanya dia punya itu lebih kuat lah. Lebih kuat kepada apa? Kepada jaisa tadi. Kalau ini dia dengan tentera. Yang ini dia ma'ahu ni bersama-samanya ada tentera. Masalah. Dia lain sikit, dia punya maksudnya penekanan dia lain. Jadi ja'a dalam ayat ini adalah fa'il madhi. Fa'il madhi maknanya mabni ala fathah. Ini ja'a ni fa'il madhi. Al-amiru fa'il maknanya pembuat. Hukumnya marfa'. Jadi wa alamat marfa' rafi'i adalah dhammah. Mana dhammah ni? Amiru. Ra. Ru tu adalah dia punya pembuat. Fa'il. Manakala wajan jins jaisa tu adalah maf'ul ma'ahu. Ini fa'il, ini maf'ul ma'ahu.
Yang ini fa'il, yang ini jaisa ni adalah ja wa majrur. Ja-nya ma'a, jaisi majrur. Jadi dia kena bagi bawah. Kalau ini kita tak nak pakai ma'a, kita boleh juga buang ma'a ni, tapi ini kena bagi dhamma. Ja'a amiru al-jaisun. Jaisun. Jaisu. Ataupun boleh juga wa, tapi wa tu bukan wa ma'a, tapi wa dai. Ja'a amiru wa jaisu. Jaisu. Kena bagi dhamma lah. Sebab apa sebab dia nak bagi bawah? Bawah kan ada ma'a. Kalau kita dah tukar ma'a ni kepada wa dai, maka kita kena ikut baris sebelumnya. Baris sebelumnya baris atas. Jadi jaisu. Boleh ubah, tak ada salah apa-apa. Cuma ini kita nak bincang dari segi maf'ul ma'ahu. Kalau dia duduk di tempat maf'ul ma'ahu, maka dia kena baris atas. Apa perkataan duduk di tempat maf'ul ma'ahu kena baris atas. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Silakan. Ustaz cakap tadi ayat ni walaupun dalam segi dia punya ma'ahu tu, maf'ul ma'ahu tu, dan yang nombor 2 contoh tu dalam segi makna sama kan, tapi penekanan dia tu macam mana pasal tentera ni, macam mana yang lebih, orang kata lebih penekan, macam mana kita nak gambarkan kekuatan dia tu. Kalau katalah kita kena wa di sini. Kata wa dengar. Ja'a amiru wa jaisu, kan? Itu ayat itu tak ada penekanan apa-apa. Maknanya telah datang amir dia, kapten dia dengan askar, itu saja. Kalau gunakan maf'ulun ma'ahu, kalau gunakan maf'ulun ma'ahu bersamanya, yang ini boleh datang sendiri-sendiri. Kalau wa di sini boleh kita boleh kata dia datang berlain-lain. Amir, lepas tu barulah dia punya askar datang. Tapi kalau bersamanya tu lebih menunjukkan bahawa dia datang dalam satu masa. Jadi makna dia tu lebih kemas daripada makna yang ni. Yang ni dia amir, ketua dia, kapten dia datang dengan askar. Itu saja. Boleh jadi amir datang pagi, askar datang petang. Ataupun boleh 2 orang datang atau 3 orang datang. Itu tak jadi masalah lah. Sebab dia tak tunjukkan bilangan. Jadi yang sini maknanya datang bersamanya. Bersama. Yang ni tak bersama. Yang ni boleh datang lain-lain time. Dari segi time tak sama. Dari segi keadaan tak sama. Dari segi mungkin dia tak pakai uniform dan sebagainya. Tapi yang ini menunjukkan bersamanya. Jadi dia lebih kuat. Sepasukan mana lebih kuat lagi. Dia datang bersama-sama dengan askar dia. pertumbukan lah kan. Maknanya kalau dalam bentuk rombongan ataupun ketumbukan dia. Askar dipanggil ketumbukan. Maknanya itu lebih kuat makna dia. Okey, sebagai contoh Ustaz, kita katalah Fir'aun yang mengejar Musa ke laut. Dia datang dengan dia pakai maf'ul ma'ahu tu. Masa dia masuk. Kena tengok ayatnya. Ada ayat dia. Tak tahu, rasa saya terfikir dalam segitulah sebab satu tu. Mungkin dia pakai ayat ni aja. Yang ini Quran tak boleh mungkin lah. Kita kena check lah. Itulah. Saya terfikir dalam segitu tadi. Kita kena check lah. Bukan. Okey. Faham Jadi Ustaz. dapatkan ayatnya kita boleh buka insyaAllah. InsyaAllah. Okey. Okey. Ada lagi pendapat? Ada lagi pendapat lain? Ustaz, kalau macam tadi Ustaz cakap tadi ja'al amiru ma'al jaisi, cuma ma'a tu dipakai ma'a sebab dia hafal jar, jadi baris dia jaisi di baris bawah kan. Ya, Tapi maknanya sama dengan apa ni yang amir ja'al amiru wal jaisa, makna sama ya. Kecuali macam sama dengan ada wal jaisa maf'ulun ma'ahu ya. Tetapi agak berbeza kalau dia guna ja'al amiru wal jaisu. Yang tu kedatangan mereka tu tak serentak mungkin ada dulu kemudian lah. boleh dimaknakan tak? Kan? Ada dulu kemudian lah, tak datang bersama, tidak datang serentak lah maksudnya kan.
Saya boleh faham macam tu lah yang Ustaz beri penerangan tadi. Tu je Ustaz, Ustaz nak apa macam taukid lah daripada Ustaz. Macam tu Ustaz, betul tak? Dia tak panggil taukid lah. Tinggal lagi dia panggil untuk menggambarkan keadaan kedatangan dia tu. Jadi kalau kita nak bandingkan lebih kurang macam hal jugalah. Lebih kurang tapi tak sama. Maknanya ini nak menunjukkan keadaan dia datang tu dalam keadaan bersama-sama ataupun serentak ataupun ramai. Kalau yang ini boleh jadi bergila-gila ataupun tak ramai. Amir, ma'a, jaisi. Jadi ma'a di sini maknanya bersama juga. Tapi bersama di sini tidak menunjukkan makna sebagaimana jaisa. Jadi ini ada bab lain lah. Bab kenapa digunakan ma'ahu, kenapa tidak gunakan ayat biasa dan sebagainya. Itu ada lain punya kajian. Yang kita kajian sekarang ni tentang baris atas. Kenapa perkataan tu baris atas? Kerana dia mafhum ma'ahu. Tetapi dari segi penggunaannya, itu kajian lain. Tapi untuk maklumatnya, maknanya yang ini lebih kuat lah. Maknanya kalau kita cakap begini, mana kita tahu dah bahawa askar tu datang dengan bos dia, mungkin satu terak ke dan sebagainya, dengan cara serentak. Tapi kalau yang ini, boleh jadi bosnya datang dulu, kemudian dia punya askar dia datang kemudian. Jadi kita boleh beri makna yang lebar, tidak konkret. Yang ini boleh jadi dia datang sama-sama, jumlah yang sama, tapi boleh juga kita maknakan dia datang tetapi tidak dalam masa yang sama, tidak dalam waktu yang sama, tidak dengan tujuan yang sama pun boleh. Tapi yang ini membawa maksud tujuannya sama dan kedatangannya serentak. Itulah dia punya di sebalik maf'ul ma'ahu. Tapi kita bincang ni, yang bab kita sekarang ni, kajian kita sekarang ni, bab kenapa dia baris atas. Jadi belum sampailah pada level kenapa Quran gunakan ma'ahu, tidak gunakan biasa dan sebagainya. Ayat itu bab balaghah. Kita ni bab nahwu dan sarah tentang maf'ul ma'ahu. Wah. Jadi banyak lagi lah kita kena belajar ni. Tahu kenapa tuan Quran gunakan yang ini, kita tidak gunakan ma'a saja dan sebagainya. Itu bab lain lah. Ketepatan. Balaghah. Lawan. Semoga kita sampai pada tajuk-tajuk seperti ini, insya-Allah. Okey? Okey. Kita pergi pada soal berikutnya. Ini muka berikut ni, isim mansuh yang terletak sesudah huruf waw. Jadi ini isim mansuh terletak sesudah huruf waw. Itu dia maf'ul ma'ahu. Tetapi waw itu tidak makna dan. Maknanya bukan kata sambung, melainkan bermakna bersama atau kebersamaan. Maf'ul ma'ahu, ma'ah disebut juga waw ma'iyah. Waw ma'iyah pengertiannya sama dengan waw ma'ah. Waw ma'ah dengan waw ma'iyah itu sama. Contoh yang kita ambil dalam ayat ni, surah 21 ayat 79, dan kami telah menundukkan beserta Daud gunung-gunung, mereka bertasbih bersama-sama. Maknanya Allah telah menundukkan apa? Menundukkan beserta dengan Daud bertasbih. Menundukkan apa? Menundukkan Tairah. Jadi maknanya wasakharna ma'a Daud telah telah ditundukkan bersama-sama Daud itu jibal dalam bertasbih. Dan ada wa itu ada ra bagi atas, dan juga ataupun bersama-sama dengan Tairah. Jadi ayat ini nak menunjukkan bahawa dia jibal dan juga burung ni dikontrol oleh Allah Ta'ala. Dikontrol untuk apa? Untuk supaya dia bersama-sama dengan Daud. Untuk apa? Untuk yusabbihna, untuk bertasbih. Jadi maknanya jelaslah di sini bahawa bukit itu bertasbih, gunung itu bertasbih, dan burung pun bertasbih. Dan juga setengah pandangan ataupun tafsir, bukan itu saja, seluruh makhluk Allah bertasbih kepada Allah.
Cuma manusia je yang tidak bersyukur. Maknanya orang yang bertasbih ni orang yang bersyukur. Bukit bersyukur, burung bersyukur, ikan bersyukur, apa saja bersyukur. Melainkan manusia ni yang tidak ramai yang bersyukur. Jadi ini ayat ni nak menyuruh kita bertasbih kepada Allah sebanyak mungkin yang boleh. Kerana semua makhluk lain bertasbih kepada Allah tapi mengikut cara dia. Tidaklah cara kita subhanallah, subhanallah. Tapi cara dia ada. Kita tak tahu macam mana pokok bertasbih. Tapi dia bertasbih. Binatang bertasbih. Anjing pun bertasbih. Dan semua benda makhluk bertasbih kepada Allah. Tak ada yang tidak bertasbih kepada Allah. Melainkan manusia yang tidak bersyukur kepada Allah. Jadi maknanya bertasbih ni benda besar. Kalau kita tak bertasbih, maknanya kita tak bersyukur. Tak bersyukur tu maknanya kufur. Kufur syirik. Kufur syukur. Kufur nikmat. Tuhan dah bagi kita nikmat, kita tak bersyukur. Itu namanya kufur nikmat. Jadi benda tu benda besar. Sebab itulah dibubul dalam Quran ni. Fasakharna. Kami tundukkan. Tundukkan bersama-sama Daud jibal. Jibal tu bukit lah. Kemudian yasbahna. Dan watai. Di sini dan tu refer kepada siapa? Refer kepada jibal. Tapi jibal ni bagi atas. Yang tadi kita kata bagi bawah dah bagi dhamma. Itu tak timbul masalah. Kalau di sini jibal ni kenapa dia bagi atas? Kenapa tidak bagi dhamma? Ayat-ayat lain kan bagi dhamma depannya. Kemudian ini barulah bagi atas. Tapi yang jibal ni kenapa dia bagi dhamma? Bagi atas. Jibal. Ulum bih. Ini kepada Sahara. kepada ketundukan. Maknanya yang kena tunduk tu jibal dengan burung. Oh. Yang kena tunduk tu saharana. Kami menundukkan. Apa dia? Menundukkan jibal. Maknanya dia maf'ulun bih. Jibal tu maf'ulun bih. Jadi bagi atas. Yang ini bukan maf'ulun bih. Waitai burung tu bukan maf'ulun bih. Tapi dia adalah maf'ul ma'ahu. Jadi jibal maf'ulun bih. Kemudian burung ma'ahu. Dalam satu ayat. Okey? Itulah dia bagi atas. Bagi atas kan maf'ulun bih. Kepada sahara. Sahara. Okey. Saya okeylah sebab ini cuma ulangan je. Ulangan yang minggu sebelum ni. Ya, okey. Okey, kita pergi terusnya. Ini ayat-ayat yang berkaitan dengan maksud waw. Waw yang digunakan dalam ma'ahu ni tadi, waw yang bermaksud bersamaan ataupun berserta. Ayat-ayatnya, inilah kalau tuan-tuan dah buka ni, insya-Allah dapat lebih luas lah makna dia. Ayat yang merah ni adalah ayat yang mengandungi maf'ulun ma'ahu di dalam Al-Quran. Kalau yang bukan ni, yang bawah-bawah ni, ini maksudnya wa tu bermaksud hubung ataupun perkara ataupun serta. Kalau yang ini pula ayat wa tu menunjukkan ada ayat baru selepasnya. Kalau ini sumpah demi, ini mengatakan hal keadaan. Ini padahal ni ada sama dengan juga dengan hal. Manakala fungsi penambahan, ini lain sikit. Jadi kalau tuan-tuan nak tahu, sebab ini tak masuk dalam kajian kita. Kajian kita nak ma'ahu apa? Ma'ahu. Jadi yang ini kalau nak tahu peranan waw, selain daripada yang kita belajar ni, bukalah ni. Surah ini, ayat dia. Jadi semua ini adalah membawa maksud yang kalau ini yang nombor 2, nombor 3 sampai nombor 7 ni, fungsi dia tak sama lah. Jadi kalau nak tahu, bukalah. Bila dah buka tu, dah jumpa wa tu, tengok pula dia punya i'rab. Dia tulis apa situ. Wa tu apa. Ada kat bawah setengah dia ditulis wa mustasna. Kemudian ada wa apa? Ialah mustasna. Mustasna. Wa untuk memulakan ayat baru.
Jadi dia tak tulis itu wa ayat baru, tapi dia tulis mustasna. Okey. Kemudian yang berikutnya, yang ini sudah. Yang ini. Muhammad dan Zaid telah bertolongan membina masjid itu. Ini waw ni bermaksud dan. Wa di sini maksud dan. Bukannya maf'ul ma'ahu. Ini contoh wa bermaksud dan. Bukan ma'ahu. Itu dikata ta'awanu. Muhammadun wa Zaidun fi bina'il masjid. Yang kita nak Google tentang peniga. Tengok dalam tu banyak. Apa? Okey. Ta'awanu maknanya awana. Awana tu tolong. Menolong. Ada tambah dengan ta dan alif. Ta dan alif. Ta'awanu. Ta'awanu tu maknanya dia bekerjasama. Dia bertolong-tolongan. Bekerjasama, bertolong-tolongan. Siapa dia? Muhammad dan juga Zaid. Jadi wa ni bukan wa maf'ulun ma'ahu. Dan wa ni wa dan. Bukannya maf'ulun ma'ahu. Jadi wa ni wa huruf ataf. Huruf ataf maknanya barisnya kena sama. Muhammadun dengan Zaidun. Berbaris sama. Fi bina'i dalam membina al-masjidi. Dalam membina masjid. Ini berbaris dhammah kerana dia fa'il. Fa'il daripada ta'awanu. Kemudian ada fi. Fi ada perkataan isim. Isim bina, mestilah i. Bina'i. Lepas tu al-masjidi. Kenapa masjidi? Kerana dia menjadi mudhaf ilahi kepada bina'i. Bina'i. Lepas tu dia masjidi. Okay. Jadi Muhammadun dia adalah fa'il wa alamat dhammah. Manakala Zaidun isim maktuf. Muhammad ni adalah fa'il. Dan Zaidun ni sebenarnya fa'il juga, tetapi oleh kerana dia duduk selepas fa'il yang pertama, jadi dia kita anggap dia sebagai maktuf. Maktuf ni maknanya yang mengikuti. Mengikuti maknanya mengikuti apa? Mengikut baris. Muhammadun tu benda yang diikut, orang yang diikut. Yang mengikut siapa? Yang mengikutnya dipanggil maktuf. Maktuf maknanya yang mengikut. Mengikut siapa? Ala Muhammadun. Hukumnya marfa'. Wa alamat raf'ihi dhammah zahirah. Mana zahirahnya? Yang dia bagi atas dal tu. Dal tu adalah marfa'. Jadi itulah dianya, tanda dia marfa'. Saya rasa clear kan? Okey, baik, saya boleh. Dan yang ini sama yang tadi. Kalau sekiranya ayat biasa yang maksud dan, maknanya baris dia sama. Muhammadun dengan Zaidun. Baris sama. Tapi kalau kita nak gantikan tu di tempat dengan maf'ul ma'ahu, kita tukar je baris sabdu ni, baris dhammah ni kepada baris atas. Jadi wa Zaidan. Safara Muhammadun fa'il wa Zaidun. Dia bukan, kalau ini maknanya Zaidun ni maktuf. Sebab tu dia bagi dhammah juga. Tapi yang ini dia bukan maktuf. Dia adalah maf'ul ma'ahu. Itu beza dia. Sikit je beza dia. Wa ni bukannya wadat, tapi waw ma'ahu. Wa ma'ahu ma'iyah. Ma'iyah bermakna ma'ah. Okey. Konsepnya kita kena clear, kalau tidak kita tak tahu ini apa benda, ma'ahu ke maf'ul ma'ahu ke, atau ma'a saja ke, atau bihi ke. Jadi kita kena tahu dia punya perbezaan. Kenapa kita panggil dia tu dengan ma'ahu.
Okey. Yang ini zahabtu wal kamara. Ini ayatnya sangat ringkas. Zahabtu wal kamara. Zahabtu maknanya saya pergi. Wal kamara. Wal kamara. Jadi di sini bukan bulan ni. Tapi bukan dan. Bukan saya dan bulan telah pergi kan. Ini menunjukkan bersama. Zahabtu wa kamara. Jadi maknanya saya telah pergi, kemudian wa kamara berserta dengan bulan. Macam mana keadaan kita boleh pergi berserta dengan bulan? Ini dia ambil soalan macam sa'i lah sikit. Maknanya dia pergi berserta bulan, maknanya apabila dia berjalan, bulan ikut dia. Kalau sekiranya kita berjalan di jalan raya, dan di tepi jalan raya tu ada pokok-pokok. Bila kita berhenti je, bulan tu tak gerak pun. Tapi bila kita berjalan je, kita nampak bulan tu jalan macam kita berjalan. Nampak celah-celah pokok. Tadi celah pokok yang depan, tutup pokok yang berikutnya, pokok yang berikutnya, pokok yang berikutnya. Jadi dalam sa'i itu menunjukkan dia bahawa dia pergi bersama bulan. Bersama di situ bukan bersama maksud dengan dan, tapi maksud dengan ma'ahu. Ayat ini kalau tak tahu dia punya sa'i ni, problem juga kita nak bagi makna. Ya, adalah berkaitan dengan dia nak menggambarkan kecantikan bulan tu dan kerapatan jiwa dia dengan bulan tu. Jadi bulan tu berjalan bersama dengan aku. Bersama di situ maksudnya ma'ahu. Okay. Jadi kamar tu adalah ma'ahu mansub. Alamat mansub dia fathah. Keluar ni wa ma'iyatu. Ma'iyah. Dengan maksud bersama. Itu UN bawah ni. Sirtu. Sirtu. Saya berjalan. Ini zahab, saya pergi. Ini sirtu. Sirtu saya berjalan dengan apa? Di padang pasir. Di padang pasir. Jadi maksud dia di sini adalah sahra itu adalah maf'ul ma'ahu. Maksud bukannya dan. Ini bukan dan. Tapi maksud dia berjalan di atas padang pasir yang lapang, yang tak nampak apa benda, cuma nampak pasir je. Jadi sirtu, saya berjalan. Berjalan sama-sama daripada dia. Di padang pasir yang luas. Yang luas lah. Jadi ini bermaksud ma'wa ni maksud ma'ahu, bukannya wadan. Kalau wadan apa maksudnya? Saya berjalan dan juga padang pasir. Tak boleh buat usaha apa-apa. Jadi wa ni bukan wadan. Wa ni adalah wa ma'iyah. Okey. Ini yang minggu lepas ni untuk mengulang kembali supaya tuan-tuan ingat balik. Bila kita pergi yang lebih atas lagi, kita dah ada ingatan untuk sebelum. Kemudian yang ini, contoh ayat menunjukkan bersama dan serentak, selari, berserta. Jadi ini contoh-contoh ayat lah. Contoh-contoh ayat. Saya pergi ke masjid berserta memohon keampunan. Jadi zahabtu ila masjidi wa ni wa ma'ahu istaghfara. Istaghfara. Maknanya saya pergi ke masjid dan ataupun berserta apa? Berserta meminta ampun. Jadi maknanya wa ni menunjukkan kepada bersama ataupun menunjukkan serentak, menunjukkan selari. Wa selari. Apa selarinya? Saya pergi masjid, pergi itu dengan istighfar. Jadi mana nama yang pertama ni mana? Bukan ila masjid. Kalau ila masjid ini betul lah nama. Tapi ini bukan nama yang ada kaitan dengan wa astaghfara. Jadi wa ni refer ke mana-mana? Refer kepada tu.
Zahabtu, maknanya saya pergi. Saya pergi, dua perkataan, dua perbuatan yang saya buatlah ayat ni. Yang pertama, saya pergi masjid. Yang keduanya, saya beristighfar. Saya minta ampun. Jadi minta ampun tu adalah hubungnya dengan zahabtu. Ataupun zahabtu, ataupun saya pergi. Saya pergi dengan istighfar tu, dua benda yang dima'ahukan. Istighfar ni adalah ma'ahu dia. Manakala yang ma'ahu dengan siapa? Ma'ahu dengan zahabtu. Dengan saya. Dengan saya pergi tu, dengan istighfar. Ini ke asalnya perbuatan. Yang ini istighfar pun perbuatan. Tapi ini sudah menjadi mazdar. Zahab tu saya. Dalam zahab tu ada saya. Saya tu adalah perbuatan. Zahab tu adalah perbuatan. Yang ini pun asalnya adalah perbuatan. Dia sudah jadi mazdar. Jadi dia berhubung dengan zahab tu. Jadi saya pergi. Itu kerja. Yang kedua, kerja yang kedua, istighfar. Dua kerja. Jadi wa tu, wa ma'ahu. Jadi kena tengok perkataan yang bersama dengannya. Dalam ayat ini, istighfar. Mana dia punya regu dia, mana dia punya perbuatan yang menyebabkan dia bersama tu, iaitu zahabtu. Jadi zahabtu ni fa'il. Fa'il, madi, mabni ala sukun. Kemudian li ittasfala. Bita, fa'il. Dan dia ni bersambung dengan fa'il. Jadi zahab tu dia bersambung dengan fa'il. Jadi ba tu dimatikan kenapa? Kerana ta tu adalah ta fa'il. Sebab tu untuk menyambungkan ta fa'il. Jadi dia sukun. Kenapa sukun? Sebab sambung dengan ta yang menunjukkan fa'il. Okey, ini lama dah kita bincang banyak bab tu. Jadi ayat yang berikut, halaqtu hatta wa taharruka. Maknanya saya telah sampai ke perhentian, kemudian serentak dengan pergerakan kereta api. Jadi balagh tu muhattata. Jadi saya sampai muhattata ke stesen kereta api. Ta tu bagi atas kenapa? Kerana dia jadi maf'ulun bih pada balagh. Balagh tu saya sampai. Saya sampai ke mana? Ke stesen kereta api. Jadi muhattata. Dan wataharraka. Dan wataharraka maknanya dan pergerakan kita ri. Taharraka ni maknanya perbuatan yang ini balagh, dan taharraka pergerakan kereta api. Maknanya saya sampai stesen kereta api bersama dengan pergerakan kereta api. Kereta api saya sampai, kereta api pun sampai. Jadi tak lamalah saya tunggu. Tak payahlah saya menunggu lama kereta api. Sebab saya sampai, dia pun sampai. Jadi wataharraka ni bersama. Ataupun kita panggil dia maf'ul ma'ahu. Sebab itu taharruka. Ka tu bagi atas. Bagi atas tu menunjukkan dia maf'ul ma'ahu. Kalau nak tunjukkan dia sebagai fa'il juga, kita kena berikan kaf tu bagi dhammah. Jadi maknanya dua perbuatan lah. Satu perbuatan balagh tu saya sampai, dan taharruka pun menunjukkan dan kena ikutlah, kena ikut yang sebelumnya, bagi sebelumnya. Jadi di sini bukan, di sini taharruka adalah dia punya maf'ul ma'ahu mansub. Alamat mansuhnya adalah fathah. Fathah mana? Fathah di atas ka. Kitari itu di bagi bawah. Kenapa bagi bawah? Kerana dia Mudhaf ilaih. mudhaf ilaih. Okey. Ini Ustaz, ini dua perbuatan dalam satu masa lah ni. Dalam satu masa. Maknanya sampai ke stesen tu, kita pun sampai, kemudian Tapi pun sampai. kereta api pun sampai. Okey. Okey.
Baru yang hari ni punya. Ini hari ni punya. Hari ini ya masih lagi menunjukkan makna serta, selari, serentak dan juga menunjukkan bersama. Ayat dia Zaidun makrum, makruman, makrumun. Kena wa akhahu. Jadi wa ni wa ma'ahu. Ma ma'iyah. Wa ma'iyah bukan dan. Kemudian akhu, akhahu. Akhahu maknanya saudaranya. Maf'ulun bih mansub. Mana tanda mansub dengan perkataan akhahu ni? Akhahu ni mana mansubnya? Alif. Ya. Ini Zaidun. Zaidun ni adalah orang yang mempunyai sifat mulia. Zaidun. Fa'il lah. Kemudian wa akhahu maknanya Zaidun dan saudara dia adalah mulia. Jadi akhahu ni sepatutnya berbaris atas. Mana baris atas dia? Siapa boleh beri jawapan? Mana baris atas pada akhahu? Oh, lah. Alif. Alif. Siapa lah beri jawapan? Salah tak apa, kita betul. Alif. Ya? Alif. Akhahu. Alif ni. Akhahu. Alif. Alif Ya, ni. ya. Apa sebab alif jadi baris atas? Dia isim isim 5. Ya? Oh, Dia apa? isim 5. Dia isim yang 5. Isim yang 5 Ustaz. Isim yang 5. Akhahu, saudara dia. Dia kan Ya. Abun, Umun, Akho, kemudian Zu. Dan yang akhir tu adalah ada 5. Amun ya, amun. Saya pun lupa 5. Amun, mulut. Amon kan? Ya. Amon. Menantu. Jadi ada 5 semua sekali. Jadi Akho ni saudara. Saudaranya. Ini adalah mansub. Kalau dia marfu' macam mana? Ada apa? Kalau dia marfu'. Ini dimansub. Akhahu ni mansub. Kalau dia marfu'. Macam mana nak sebut? Ahu. Ya. Akhuhu. Ah, Wow. Kalau baris bawah akhi. bagi bawah akhir. Bukan bagi bawah. Akhuhu. Ya tu yang bagi yang menunjukkan dia marfu'. Bukan bagi bawahnya. Tapi yang ini yang menunjukkan mansubnya alif. Ya. Kalau marfu' dia ahu. Hu tu Wow. tu yang bagi yang menunjukkan bagi dhammahnya. Ya. Kalau sekiranya dia bagi apa? Bagi dhammah. Wow. Ahu. Wow. Akho. Ya. Akho ni mansub. Akhi. Akhi itu adalah ya. Jadi ya untuk akhi maknanya untuk bagi bawah. Kalau aku jadi alif waw ya. Kalau alif tu bagi atas. Kalau wa tu bagi dhammah. Kalau ya tu bagi bawah. Jadi pada perkataan yang 5 ni yang menunjukkan dia mansub dan sebagainya, mansub, mawal, fa' dan majrur gantung pada huruf tempat alif ni. Kalau alif ni maknanya bagi atas. Kalau wa tadi ni bagi dhammah. Kalau ya maknanya bagi bawah. Itu isim yang 5. Isim yang 5. Okey. Jadi sini alif ni adalah maf'ul ma'ahu mansub. Akhahu tu maf'ul ma'ahu mansub. Tanda mansub dia bil alif. Mansub dia dengan alif. Li'annahu kerana min asma'ul khamsah. Kerana dia termasuk dalam golongan nama yang 5. Dan ha adalah dhamir. Ahu, akhahu. Hu tu adalah ya, ha tu adalah dhamir muttasil, muhalli ja bil idhafah. Dia sepatutnya ja bagi bawah, tapi oleh kerana dia dhamir
dia mabni di atas hu. Hu. Jadi dia adalah duduk di tempat idhafah. Tempat idhafah bil idhafah maknanya dia berpatutnya bagi bawah. Tapi oleh kerana dia mabni, dia tetap duduk bagi hu. Begitu juga dengan ayat bawahnya. Anasairun wal jibala. Saya berjalan berserta mendaki bukit. Jadi saya berjalan satu kerja. Kemudian wal jibal. Jadi satu kerja dia berjalan, satu kerja juga mendaki bukit. Jadi dua. Jadi wajibala ni adalah duduk di tempat maf'ul ma'ahu. Dia bukan dan. Tapi dia berserta. Perbuatan yang serta dengan sairun. Sairun ni saya bergerak. Saya berjalan kaki. Saya bergerak, saya berjalan dan juga saya mendaki. Di sini wajibalah, tak ada mendaki pun. Tapi dia kira perkataan mendaki itu dihapuskan. Tak payah tulis. Tapi maksud dia kena baca. Maknanya saya berjalan dan mendaki bukit. Mana mendakinya? Hazar. Perkataan mendaki itu hazar. Itu bahasa ayat Quran. Ini bukan ayat Quran, tapi bahasa yang digunakan lebih kuat sama. Jadi maknanya tak payah tulis dah mendaki itu kerana dah faham dah. Dari situ kita dapat tahu dah saya berjalan dan mendaki itu sudah yang mendaki itu dibuang kerana benda itu tak perlu ditulis kerana kita dah faham dah. Jadi sairun adalah fa'il. Fa'il itu daripada sara. Sara itu berjalan. Fa'ilun adalah fa'il untuk isim fa'il bagi orang yang berjalan, sairun. Jadi sairun ni isim fa'il. Isim fa'il ni kadang-kadang dia sama dengan fa'il. Sama dengan fa'il. Maksud dia boleh mengambil tempat fa'il. Dan wa ni wa ma'iyah. Jiba maf'ul ma'ahu mansub. Alamat dia fathah. Fathah mana? Fathah di atas lam. Jadi ayat ini sebagai contoh kepada ayat-ayat yang menunjukkan maksud bersama dan serentak, selari, berserta. Jadi dalam ayat ini bersertalah. Saya berjalan berserta mendaki. Jadi maknanya sambil saya berjalan tu saya mendaki bukit. Berserta, bukan dan. Kalau dan maknanya mendaki bukit tu waktu lain. Berjalan waktu lain. Ini tidak. Berjalan kaki dan juga mendaki bukit. Okey. Ada cadangan apa-apa dalam ayat ni dan dalam muka surat ni? Tak ada ya? Ustaz nak tanya yang sairun apa tu syibih sara. Mana syibih tu mana seakan ni? Yang mana? Bawah tu, Ya. bawah pada ana sairun wal jibala, bawah dia sairun syibih sara. Apa makna syibih tu Ustaz? Yang mana ni? Ada kotak bawah tu. Yang muka surat sama, ada kotak yang bawah pada yang atas tu ana sairun wal jibala. Itulah Ustaz nak tanya nak cerita tentang ma'fudun ma'ahu. Yang bawah tu kotak sairun syibih sara. Kotak yang di bawah tu. Refer yang nota yang saya tunjuk ni. Jangan refer yang nota lain. Tak betul. Ayat tu sudah dibaiki. Betul. Ustaz muka surat yang sama Ustaz. Ya. 110. 110. Ya. Yang lama tu yang lama. Oh, Ustaz buka yang mana ni? Bukan. Ini yang 111 Ustaz. Jangan kira muka surat, kira dia punya ayat dia. Ayat dia ana sairun wal jibala. Dan tak Dia ada apa-apa di sini kan. Saya ni tak ada apa-apa. Itu tak ada. Yang betul saya nak tanya yang ada sairun syibih sara. Syibih tu maksud dia apa Ustaz? Subhi. Subhi sama. Sama ya? Sebelah dia tu waw ma'iyah. Itulah saya dah buang tu, tapi yang tuan-tuan tak buang lah sebab yang itu baru dibuang. So, di situ saya tak tulis lah, saya buangkan tadi tu tulisan tu. Tengok dalam nota saya ni tak ada. Tak ada. Maknanya yang tu dah dibagi lah.
Kerana tak bersesuaian, kita buang. Okey. Apabila nota saya tak ada dah yang tu, makna yang tu dulunya ada tapi saya buang. Kenapa saya buang? Kerana dia tidak tidak bersesuaian lah. Tidak bawa maksud yang sama. Okey? Okey, Ustaz. Okey. Okey. Ada pandangan lain? Ada cadangan lain? Tak ada. Tak ada. Kita beri 1, 2. 1, 1, 2. Ini ayat Quran. Ayat Quran. Jadi ayat Quran ni surah 29 ayat 15. Fa'anjainahu wa ashabas safinati. Maka kami selamatkan Nuh beserta dengan penghuni bahtera. Jadi kami selamatkan fa'anjainahu. Hu tu adalah Nuh. Wa ashaba. Asba tu adalah ahli ataupun penghuni. Penghuni apa? Penghuni bahtera, safinah. Jadi maknanya Tuhan beritahu bahawa orang-orang Islam yang beriman pada Nabi Nuh naik dalam bahtera, dan sudah mereka naik bahtera, air banjir bertambah tinggi sehingga semua gunung-gunung, bukit bakar habis di tenggelam. Tak ada tempat lagi untuk orang yang jahat itu, orang yang kafir itu untuk berlindung. Sebab tak ada bukit dah yang timbul, semua tenggelam. Jadi maknanya semua mati. Semua umat di zaman Nabi Nuh mati semua, melainkan hanya yang tinggal yang dalam safinah. Sebab tu Tuhan kata fa'anjaina. Kami selamatkan. Selamatkan siapa? Dia. Dia tu siapa? Nabi Nuh. Kemudian ashaba. Bukan dan penghuni kapal, bukan. Tapi ini ma'ahu. Maknanya Allah menyelamatkan Nabi Nuh berserta ataupun bersama-sama dalam satu ketika. Bukan hari lain. Bukan sahabat ni selamat di waktu ada habis banjir. Nabi Nuh saja yang diselamatkan di waktu banjir. Tidak. Dan Nabi Nuh dan penghuni kapal tu sama-sama dalam masa yang sama diselamatkan oleh Allah. Serentak. Sebab tu diletakkan maf'ul ma'ahu. Jadi di sini kita fahamlah di sini. Tuhan tak payah khabar kami selamatkan Nuh beserta serentak dengan orang-orang di dalam kapal, tak payah. Cukup dengan wa ni, kemudian ba tu dibagi ke atas. That's all. Dah sampai maksud dia. Bagi orang yang tahu. Bagi orang tak tahu lain kira lah. Kita jangan kira orang tak tahu. Kita kira orang yang belajar ilmu ini. Jadi makna Tuhan boleh pendekkan Al-Quran tu. Tak payah panjang-panjang nak cerita benda ni dengan cara wa dan bagi atas. Kalau wa bagi dhammah, maknanya dia sama, itu menunjukkan tidak bersama-sama. Itu mungkin Nabi Nuh mula-mula selamatkan. Lepas tu kalau wa di sini wa dan sini bagi dhammah lah, bagi maf'ul lah, bagi dhammah. Jadi kalau itu maknanya, maksudnya mungkin mula-mula Nabi Nuh selamatkan. Dan seminggu kemudian sebahagian pada sahabat-sahabat di dalam kapal tu. Kemudian setahun kemudian barulah semua sekali yang diselamat. Tak, bukan itu maksud. Dalam fahaman itu salah. Sebab di sini gunakan wa ashaba. Menunjukkan maf'ul ma'hu. Maknanya Nabi Nuh dan juga umat dia bersama-sama dalam kapal itu semuanya selamat dalam masa yang sama. Dalam masa serentak ataupun dalam masa yang sama. Itu yang nak diceritakan. Kalau kita fahamkan bahawa ada yang dulu diselamatkan, ada yang lambat diselamatkan, ada yang sebagainya tak selamat, mati dan sebagainya, itu tak betul. Tak betul kalau kita tafsir cara macam tu. Sebab ayat ini ayat mengatakan bahawa mereka itu diselamatkan serentak. Satu masa. Jadi fa'anjainahu tu adalah fa ataf. Fa ni fa ataf. Fa tu juga untuk memulakan ayat baru.
Anjainahu, kami selamatkan dia. Dia tu adalah Nabi Nuh. Fa'il madhi mabni ala sukun. Mana sukunnya? Sukunnya di atas ya ni. Fa'anjaina. Jai. Jai, na. Na tu fa'il. Yang menyelamatkan itu Allah. Sebab itu na. Hu tu nya. Nya tu adalah Nabi Allah Nuh. Na dhamir mabni ala sukun. Fi muhalli rafa'in fa'il. Na tu fa'il. Fa'il maknanya orang yang melakukan perbuatan menyelamatkan. Allah yang menyelamatkan. Na tu adalah kami itu menunjukkan Allah. Manakala hu tu adalah dhamir mabni ala dham fi muhalli nisbin maf'ulun bih. Jadi hu tu adalah maf'ulun bih kepada anjaina. Anjai, selamat. Kami selamatkan nya. Nya itu adalah maf'ulun bih. Ayat ini maf'ulun bih pada maf'ul ma'ahu pun ada. Jadi wa ni adalah wa ma'iyah, bi makna ma'a. Maksudnya ma'a. Jadi ashabu ni ahli-ahli, maf'ul ma'ahu mansub. Dan tanda mansub dia wa alamatul nisbihi adalah fathah. Mana fathahnya? Di atas ba. Ba bagi atas tu, itulah fathah dia. Menunjukkan dia adalah maf'ul ma'ahu. Kalau dia ba tu tidak berbaris ma'ahu, maknanya dia bukanlah apa namanya maf'ul ma'ahu. Jadi tanda maf'ul ma'ahu tu adalah baris ba yang berbaris atas. Itu dia bunyi ma'ahu dia. Jadi safinah adalah mudhafun ilahi majrur dengan kasrah. Jadi safinati. Ti itu bagi bawah. Kenapa bagi bawah? Kerana dia duduk tempat mudhafun ilahi. Mudhafun ilahi. Mudhafun ilahi kepada mana? Pada perkataan mana? Pada perkataan ashabah. Ashabah as-safinah. Maknanya ahli kapal ataupun penghuni kapal. Jadi ashabun, dia ni adalah mudhaf. Kemudian mudhafun ilahinya adalah safinah. Jadi ashabah ni ada dua peranan. Satu dia sebagai mudhaf. Kemudian mudhafun ilahinya safinah. Lagi satu peranan dia adalah maf'ul ma'ahu. Ma'ahu maksudnya tandanya mana? Tandanya baris atas. Baris atas ada waw di depannya. Yang mana waw itu istilah waw yang bermaksud ma'iyah. Ma'ahu. Bersamanya. Okey? Ada perkara berbangkit? Okey, Ustaz. Tak ada. Ada Ustaz nak tanya yang waw tu. Ya. Waw harful ataf Wa ma'iyah nama dia. Waw ma'iyah, bukan waw yang faham tadi waw ma'iyah, makna ma'a bersama. Yang ada Ustaz tulis ni waw harful ataf. Yang mana? Ikut yang ni. Ikut yang saya tunjukkan ni. Jangan ikut yang lama. Oh, yang lain tu. Oh. Jangan ikut yang lama tu. Fatahah. Betul. Okey. Saya potonglah ini. Nanti di akhir kelas nanti saya akan bagikan keseluruhan nota yang telah saya betulkan, yang telah diedit. Jadi kalau ada lagi yang tulisan tu buangkan ataupun pangkaskan. Yang bolehnya insya-Allah nanti saya akan berikan sesudah disempurna edition. Memanglah bila kita buat sekali harum kita banyak salah. Jadi bila baca balik tu kita tahulah di sini tak kena, di sini tak kena. Yang tak ada tu kita buang. Yang tak ada tu tambah. Yang lebih tu kita buang. Itu tak boleh nak buat apa-apa lah. Sebab tulis sendiri, buat sendiri ni memanglah banyak salah. Jadi kalau ada para editor, kita tulis beri kat orang lain, edit kan, itu mungkin kurang salahnya. Tapi kalau kata kita tulis, sambil tulis kita mengarang, kita mengingati dia punya logik tak logiknya, mana duduk sini dan sebagainya. Jadi itulah
apa namanya? Asib, Oh, itulah anak Asib. dia punya apa? Dia punya cara kerja dia. Melainkan kalau kita buat bergrup. Kalau buat bergrup tentu lebih baik. Tapi oleh kerana sekarang ni tak ada siapa yang kita nak bincang. Tak tahu dengan siapa kita nak bincang. Saya nak bincang dengan saya punya Ustaz Kaliman daripada Yayasan Taklim tu, dia all the time engage. Bukan engage, all the time dia ada kelas. Dia tak tahu apa dia tak ada kelas. Jadi nak bincang pun susah sikit lah. Yalah. Jadi saya buat sendirilah. Nota ni saya buat sendiri, tapi kuliah tu diberi oleh Ustaz apa namanya? Allah Kariman. Ustaz Kariman bin Mu'in daripada Yayasan Taklim dekat apa ni TDI. Yang dia ada satu program Ustaz kan, dia buat kata TTDI tu. TTDI. Dia ada tafsir Quran semua, makna dia ada. Dia banyak tu. Yayasan dia banyak. Tafsir Quran, hafal Quran, tadabbur Quran. Banyaklah. Dia kata dia bersyukur kata dapat dia belajar dalam bidang ini kata. Ada di kita, bagus. Tapi yang masalahnya Ustaz, pasal dia ni kebanyakan kita photostat yang apa Ustaz ada ni. Bila you photostat, you refer balik to the note tu ada yang salah. Bila Ustaz tengok kita kena berdamping dengan Ustaz in note lah sekarang. Muka surat tu benda salah saya tengok. Kebanyakan pasal kita kan confused kan. Bila kita dah photostat, kita ambil page tu, kita refer yang Ustaznya ada berlainan sikit lah. Pelanggan you nak salin pakai photostat copy tu lain cerita lah. Saya pun tahu macam tu Ustaz, dia kata. Tu kebanyak dia yang keliru sekarang, dia tanya soalan tu seperti ni. Anyway, insyaAllah bila dah lengkap. Boleh Ustaz, tak apa. Bila dah lengkap nanti saya akan publish balik lah. Sekarang ni publish juga, tapi ada campur-campur yang campur banyak. Edit lah. Kadang saya tengok Ustaz tambah lagi. Kadang-kadang tambah lagi. Banyak lagi ni, tambah lagi. Okay. Tak apa Ustaz, sorry saya okey. Okey. InsyaAllah kita bantu. Bagus tu. InsyaAllah. InsyaAllah. Okay. Ini contoh lagi. Contoh ayat 59. Ini ayat yang ke-9. 59 dan ayat yang ke-9. Dan orang-orang Ansar. Maksudnya orang yang mendiami negeri Madinah. Ansar. Beserta orang-orang yang beriman sebelum mereka. Jadi wallazi natabawwa'u dara wal imana min qablihim. Maknanya Tuhan nak beritahu bahawa orang-orang Ansar, tapi yang ini ayat ni separuh saja, tak lengkap. Nanti saya tunjukkan ayat yang lengkap. Ayat yang lengkap dia surah 59. Surah Al-Hasyr. Ayat yang ke-9. Surah 59, surah Al-Hasyr, ayat yang ke-9. Ini dia. وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ
صدورهم حاجة ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. Ayat ini Allah menceritakan orang Ansar itu sangatlah baik ataupun sangat mengasihani orang yang berhijrah ke negeri mereka. Dan dalam hati mereka tidak ada pula dalam hati mereka perasaan hajatkan apa yang telah diberikan kepada orang-orang yang berhijrah. Jadi orang yang berhijrah ni barang-barang dia semua tinggal, harta dia semua tinggal, dia hanya bawa selai sepinggang. Jadi tentulah orang yang tidak berada jadi orang kaya. Kemudian orang Madinah ni ataupun orang Ansar ni menolong mereka. Dan dia menolong mereka betul-betul menolong kerana Allah dan tak ada dia terfikir kepentingan diri dia dan dia lebih kepada saudaranya yang baru datang daripada Mekah. Sekalipun mereka itu dalam keadaan kekurangan dan amat berhajat. Sekalipun dia miskin, tapi oleh kerana saudara yang muhajirin ini memerlukan, maka mereka bagi. Tak kisahlah dari segi apa yang tinggal. Tapi mereka itu lebih mementingkan saudaranya yang muhajirin. Siapa yang menjaga serta memelihara dirinya daripada pengaruh oleh tabiat bakhilnya, maka mereka itulah orang yang berjaya. Jadi orang yang bakhil, dalam ayat ini orang yang sentiasa rugi, yang tak bakhil, yang tidak kikir, sahha, yang tidak kikir, dia akan menjadi orang yang beruntung di dunia, beruntung di akhirat. Jadi ayat ni yang diambil kat pangkal ni tadi. Wallazina taba'u daral wal iman min qablihim yuhibbuna min hajara ilaihim wala yajidu fi sudurihim hajatan. Jadi orang-orang yang ada di Mekah, di Madinah, mereka itu adalah rumah dan keimanan mereka daripada itu tak kena ambil makna dia, sebab ayat ni dia tak susun mengikut ni, dia susun mengikut ini. Dan orang-orang Ansar yang mendiami Madinah serta beriman. Jadi orang-orang Ansar serta beriman. Jadi orang-orang Ansar ni maksudnya orang-orang yang duduk di Madinah. Dan ada syaratnya. Apa syaratnya? Serta beriman. Sebelum mereka mengasihani orang yang hijrah ke negeri mereka. Jadi maknanya dua benda. Benda yang pertama adalah orang-orang yang menempati di Madinah atau menempati rumah. Dan lagi wal iman dan beriman. Daripada min qablihim yuhibbu nama hajara ilaihim. Maknanya mereka itu mencintai orang-orang yang berhijrah dan tidak mendapati apa-apa pada dada mereka keinginan terhadap apa yang diberikan kepada mereka. Jadi maknanya orang ikhlas sangat ikhlas memberi bantuan kepada orang yang muhajirin, pendatang daripada Madinah, daripada Mekah. Jadi dua kerja. Yang pertama tabawwa'u. Tabawwa'u ni menempat orang yang duduk di Madinah. Lagi satu awal iman dan dia beriman. Kalau dia duduk saja di sana, tak masuk dalam ayat ni. Sebab apa? Contohnya macam Abdullah bin Ubay. Dia juga orang
orang Ansar, orang Madinah. Tapi dia tidak beriman. Jadi tak adalah ayat ni ditujukan padanya. Jadi yang ditujukan ini yang pertama, tabawa'u. Tabawa'u ni dengan dhamma. Kita tengok dia punya baris dia. Fa'il amar. Bukannya dhamma. Tapi fa'il amar. Fa'il amar. Fa'il amar mana? Tabawa'u. Kemudian dhamma mutasif fi mahalli raf'in fa'il. Jadi wa ni adalah wa fa'il. Bukan wa perkataan tabawa'u. Wa ni wa dhamma. Dhamma maknanya mereka. Jadi mereka itu menempati. Tabawa'u. Itu perkataan tabawa'u. Kemudian ada wa ni patutnya ada alif di sini. Tetapi oleh kerana ayat selepasnya ada al. Ni. Al. Jadi wa ni tak perlu buah alif di sini sebab di sini dah ada alif lagi. Tabawa'u ada alif, kemudian al-dara ada alif lagi sekali. Jadi mengelirukan, dibuang yang alif ni, dikekalkan dengan al-dara. Jadi yang ini adalah menunjukkan dia berbaris dhamma. Dia berbaris dhamma. Kemudian wal iman. Wa ni bukannya wadan. Walaupun ditulis ni dan, tapi wa ni adalah wa ma'ahu, wa ma'iyah. Al-imana, tidak imanu. Sebab dia duduk di tempat maf'ul ma'ahu. Jadi al-imana. Imana tu dan wa ni adalah wa ma'ahu. Walaupun dalam terjemahan ditulis dan, ini semualah wa dan. Sebab terjemahan ini tidak mengambil perhatian terhadap maf'ul ma'ahunya, maf'ul bihnya, tidak ambil kisah. Jadi wa ni dikata wa dan, tapi sebenarnya bukan wa dan, tapi wa ma'ahu. Iman ni berbaris atas sebab dia duduk di tempat maf'ul ma'ahu. Jadi dua lah. Satu taba'u, yang keduanya wal iman. Jadi wal iman ni adalah ma'ahu. Ma'ahu kepada siapa? Ma'ahu kepada tabawa. Tabawa'u dengan wal iman. Wa ni wa kembali kepada tabawa'u. Dan wa ni bukannya wa dan, tapi wa ni adalah wa ma'ahu. Wa ni pula bukannya wa huruf, tapi dia adalah wa fa'il pada taba'ahu. Wa fa'il patutnya ada alif, tapi alifnya dibuang. Okey. Kalau faham tu, kita kembali kepada ayat kita tadi. Jadi wallazina tabawwa'u daral wal iman. Wal iman ni kembali kepada tabawwa'u. Maksudnya orang yang tinggal di Madinah sebelum ini, sebelum berlakunya peristiwa hijrah, dan juga dia beriman. Waktu berhijrah tu dia dah beriman. Bukannya beriman sesudah Nabi berhijrah. Sebelum tu dia dah beriman. Min qablihim. Sebelumnya dia dah beriman sebelumnya. Jadi orang yang menetap di Madinah dan juga orang yang telah beriman sebelum hijrah. Jadi maknanya dua benda tu. Apa benda-bendanya? Bendanya mereka itu sangat mengasihani, sangat menyayangi sahabatnya yang baru berpindah, iaitu Muhajirin. Dan dia tidak ada rasa iri hati ataupun rasa sayang kepada benda yang tak diberi. Malah sampai dia nak beri isteri pun. Kata tu tak pelik lah. Ada yang nak beri isteri. Itu Nabi disaudarakan antara orang dari Madinah dan juga orang Mekah tu dia disaudarakan. Jadi Abdul Rahman bin Auf ni dapat saudara dia yang dia nak bagi isteri. Dia ceraikan, lepas tu dah habis dah kahwin dengan dia.
Tapi Abdul Rahman bin Auf menolak. Dia tidak nakkan isteri. Tapi dia cuma minta tunjukkan mana jalan nak pergi ke pasar. Dengan dia tahu di mana pasar, dia buat perniagaan. Kerana dia orang yang pandai berniaga, akhirnya dia menjadi jutawan. Jadi orang kaya yang banyak membiayai peperangan salib atau perangan menentang orang kafir. Daripada satu tak ada, kosong. Daripada tak ada apa. Tapi dia boleh jadi jutawan. Cuma dia nak tahu di mana pasar yang boleh dia berniaga. Dengan itu dia boleh mencari kekayaan, dan kekayaan itu sepenuhnya dia beri kepada Rasulullah untuk perjuangan menegakkan Islam di masa itu. Jadinya betapa hebatnya orang Madinah pun hebat, orang yang datang pun hebat. Hebat campur hebat, maka kemenangan pada Islam. Dengan kehebatan mereka itulah maka Islam sampai pada kita pada hari ini. Kalau mereka kedekut, boleh jadi tak sampai kita Islam tu kuat. Tak tahulah apa agama kita kalau sekiranya mereka tidak macam tu di masa itu. Jadi kita patut berterima kasih kepada mereka kerana mereka lah, jasa mereka lah menyebabkan kita dapat menikmati kesyukuran Allah beri kita iman. Beri kita beramal, jadikan kita orang Islam. Dengan Islam tu dapat menyelamatkan daripada api neraka. Okey, kita ambil ayat yang terakhir pada hari ini. Iaitu ayat surah yang ke-6, ayat yang ke-27. Mereka berkata, wahai kiranya kami dikembalikan ke dunia, serta kami tidak akan mendustakan lagi ayat-ayat keterangan Tuhan kami. Ini faqalu ni maknanya mereka berkata. Siapa yang berkata? Yang berkata tu orang yang dah tahu dia dimasukkan neraka. Kita tengok sikit dia punya ayat dia. Ayat surah yang ke-6. Ayat yang ke-27. Yang ini pendek je. Jadi kita ambil dia keseluruhan ayat dia. Ayat 26, ayat surah yang ke-6, ayat 27. Ini ayat dia. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. Jadi maksud dia apa? Dan sesungguhnya maknanya sangat ngeri jika engkau melihat ketika mereka didirikan di tepi neraka. Jadi orang yang akan masuk neraka tapi belum masuk lagi. Dia baru nampak neraka itu dan dia pun berkata di tepi neraka untuk menyaksikan azabnya yang tidak terperi. Lalu dia berkata, apa kata dia? Wahai kiranya kami dikembalikan ke dunia. Ya laitani. Ya laitana. Ya laitana ni adalah seruan. Tapi seruan yang tak mungkin berlaku. Ya laitana. Nuraddu. Maknanya dikembalikan. Walau nukazzibu. Dan tidak kami akan mendustakan. Jadi makna ayat ni, apalah kiranya andainya lah kami ini dikembalikan ke dunia. Nuraddu maknanya dikembalikan mana? Ke dunia. Dan nampaklah neraka yang begitu dahsyat, barulah dia kata, ai malang kita. Kalaulah tak mungkin tak akan berlaku. Ya laitana, seandainya. Benda apabila dengan ya laitana ni, ya laita ni maknanya tak mungkin berlaku.
Nuraddu, kami dikembalikan. Dalam ada perkataan lain yang dibuang di sini yang tak perlu. Nuraddu ilal ard, ataupun dikembalikan ke bumi, ataupun dikembalikan ke dunia. Wala nukazibu, kami tidak akan lagi mendustakan apa yang dibawa oleh Nabi, oleh orang yang memberi petunjuk waktu itu. Nabi setelah berdakwah begitu lama, dia lawan, dia perangi, dia bunuh, dia macam-macam lah. Jadi kalaulah sekiranya kami ini dikembalikan ke bumi, kami tidak akan mendustakan lagi bi ayat Rabbi, ayat-ayat Allah yang sampai pada kamu, pada kami. Wa nakuna minal mu'minin, dan kami nak jadi orang mukmin. Beriman. Tapi bolehkah dia kembali ke bumi? Nak kembali macam mana? Bumi pun dah tak ada, dah habis dah. Tuhan dah musnahkan bumi. Dah tak ada bumi, tak ada langit, tak ada bintang, tak ada bulan, tak ada matahari, tak ada apa pun. Yang ada sekarang ni pada masa lapang selapang-lapangnya, rata serata-ratanya. Itu saja yang ada. Di samping itu ada surga, ada neraka. Apabila dah tengok neraka ni, kalaulah tu dah tak ada guna lagi lah. Jadi kalau sekarang ni, itu berguna masa hidup. Tapi kalau dah dapat neraka, baru nak kata ya laitani nuraddu wala nukazib. Kami tak akan berbohong lagi, kami tidak akan mendustakan lagi bi ayati rabbana, ayat-ayat Tuhan kami, dan dia nak wanaku namina mukminin, dan kami nak jadi orang yang mukmin. Masa sekarang ni hidup atas dunia ni tak nak, tetapi apabila dah depan neraka baru nak. Jadi mereka itu adalah jadi yang kita nak bincang tadi, faqalu ya laitana nuraddu. Nuraddu ni maknanya dikembalikan ke bumi. Dan ada waw. Waw apa? Waw ni ma'ahu. Waw apa? Wa la nukazibu. Jadi dua benda. Yang pertama kembali kepada bumi. Sebab sekarang dah di padang mahsyar, dah tak boleh nak kembali dah. Tapi kalau kami kembali ke bumi, satu kembali ke bumi, yang keduanya apa? Wa. Wa ni wa ma'ahu. La nukazibu, kami tidak akan mendustakan. Apa dia? Bi ayati rabbina. Kami tidak akan mendustakan lagi. Dua. Satu, kembalikan ke bumi. Yang kedua, dia tidak akan melawan lagi. Dia tidak akan mendustakan lagi ayat-ayat yang disampaikan oleh para pendakwah. Jadi dua benda. Jadi wa ni adalah wa ma'ahu, kemudian dia punya kata dia adalah nukazibah. Nukazibah. Ba ni bagi atas, bukan nukazibu. Nukazibu ni fa'il mudhari' ni. Fa'il mudhari' sepatutnya ada bagi ini bagi dhamma. Tapi ini berbaris atas, menunjukkan ini adalah apa dia? Apa yang ditunjukkan? Maf'ulun ma'ah. Jadi ini menunjukkan bahawa nukaziba ni adalah maf'ul ma'ahu. Alamatnya adalah fathah. Di nukaziba tu kalau kita tengok dia punya asal perkataan dia adalah ia adalah fa'il mudhari' mansub. Pada asalnya kazaba. Kazaba tu maknanya mendustakan. Yukazibu, sedang mendustakan. Kazib maknanya dustakanlah. Takzib itu adalah dia punya mazdar. Mukazib itu adalah isim fa'il. Manakala mukazzab itu adalah isim maf'ul. Jadi perkataan yang nak di-highlight yang ada mengandungi maf'ul ma'ahu ni adalah nuraddu dan juga wala takziba. Sepatutnya wala takzibu. Tapi oleh kerana ini adalah wa ma'ahu, jadi barisnya tukar pada baris mansub. Bi ayati rabbina. Jadi dia punya maf'ul ma'ahunya adalah terletak pada sesudah waw.
Wa ni bukan wadan, tapi wa ni adalah wa ma'ahu. Ma'ah. Ma'iyah. Wa ma'iyah. Jadi wa ni wa ma'iyah, makna dia ma'ah. Ma'ah itu maknanya bersama. Nukaziba, maf'ul, ma'ahu, mansub. Alamat mansubnya fathah. Fathah mana? Fathah di atas ba. Nah, jadi ini adalah maf'ul ma'ahu. Okey, ada perbincangan, ada perkongsian, Okey, Ustaz. ada. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Nak tanya Ustaz yang ayat yang hujung bawah tu, yang hujung ayat tadi tu, Rabbina wa nakuna minal mu'minin. Wow, di situ termasuk tak sekali tu? Ayat tadi ke? Ya, ayat tadi tu. Ada wa naku tu. Wow tu macam mana Ustaz? Saya nak tanya. Nanti saya kembali kepada ayat yang tadi. Yang ini ke? Wanaku ni. Wanakuna. Yang puan tanya tu yang ini ke? Ayat ni ke? Wanakuna ni. Ya, ayat tu. Yang hujung tu wa naku tu termasuk sama juga dengan tu. Ma'ahu juga tu. Cuba kita tengok di sini. Tengok di sini. Maksud dia. Jadi wa ni dikata wa ataf. Wa nakuna, wa ni wa ataf. Wa ataf maknanya dan. Dan bersambung dengan nakuna. Nakuna asalnya adalah kana. Kana ni fa'il madhi. Nakuna ni fa'il mudhari'. Dia mansub. Kalau dia marfu' nakunu. Ni nakuna. Na ni maknanya kami. Kuna. Kuna ni adalah sepatutnya kunu. Kunu tu adalah marfu'. Tapi ini adalah mansub. Kenapa dia mansub? Kerana dia duduk selepas wa ma'ahu. Wa ma'ahu. Jadi, wa dan. Wa ataf. Ataf pada mana? Ataf kepada kuna. Jadi, di sini, nukaziba bi ayati rabbina. Nukaziba bi ayati rabbina. Maknanya kami tidak akan mendustakan ayat-ayat Tuhan. Di sini dan. Dan apa? Dan kami nak menjadi orang yang mukmin. Sini dan. Bukannya wa. Bukannya wa ma'ahu. Wa ma'ahu. Bukan. Di sini pun ditulis wa atah juga. Wa atah pada perkataan ni. Perkataan wala nukaziba. Jadi kalau nak tengok, kita tengok pada nukaziba itu. Nukaziba tu dia punya fa'il mudhari' mansub. Jadi fa'il mudhari' mansub, kenapa dia mansub? Dia mansub kerana dia duduk di tempat ma'ahu. Wa tu wa ma'ahu. Sebab itu dia bagi nukaziba. Jadi oleh kerana dia sepatutnya berbaris dhammah. La ni maknanya tidak, lepas tidak, tengok ayat dia. Wala nukaziba. Maknanya kami tidak akan. Tidak. Kalau tidak, maknanya dia adalah sepatutnya nukazibu. Kalau depannya katakan la tu la jangan, maka dia nukazib. Mati. Tapi kalau dia tidak saja, nukazibu. Tapi ini dia tidak mati dan juga dia tidak bagi dhammah. Kenapa? Itulah buktinya baru wa depan tu adalah wa ma'ahu. Okey, faham. Okey, boleh. Jadi wa ni bukan wa ma'ahu. Yang ini bukan wa ma'ahu. Wa ataf. Wa ataf maknanya dan. Maksud dia dan. Kerana pakai wa ma'ahu. Boleh? Okey Ustaz, terima kasih. Ada lagi?
Pandangan lain? Tak ada. Ustaz nak tanya, Sudah. yang warna kuna, yang waw tu waw ataf, kenapa dia jadi warna kuna tu? Kalau patutnya warna kunu kan Ustaz? Betul. Sebab wa ataf tu dia ikut kepada sebelumnya. Kalau ini bukan sifat. Oh, maksudnya Ustaz, warna kuna nun baris fathah tu sebabnya dia bukan, sebab waw tu waw ataf, dia ikut sebab dia maktuf ya Ustaz? Ikut pada maktuf lah di sini. Oh, yang tadi Bukan tu sifat. okey. Kemudian Dia wa tu kembali pada ikut nukaziba. dia ikut wala nukaziba tu ya Ustaz? Dia kembali kepada nukaziba. Oleh Oh, kerana dia follow yang nukaziba ni bagi marfu', maka dia marfu' juga. dia makna jadi mansub. Bagi atas, Dia maka ini pun bagi atas. okey, dia mansub. Ya. Okey. Disebabkan dia waw dia ataf, dia maktuf, itu dia follow jadi fathah Dia jadi fathah kepada nukaziba. Okey, terima kasih Ustaz. Okey. Ada lagi? Tak apa, kalau ada lagi kita bincang, boleh bincang lagi. Tak ada salah. Adalah. Okey. Tuan Haji Karim, Tuan Haji Saleh. Okey Ustaz, maaf. Ya. Dari mula-mula tadi macam saya cakap wanakuna ni kata bukan, tapi saya refer balik betul dia cakap yang Ustaz cakap. Jadi yang menyebabkan bagi atas ni kerana sifat dia sebagai maktuf. Maktuf lah. Maktuf kepada mana? Pada nukaziba. Nukaziba. Nukaziba pula kenapa dia bagi atas? Kerana dulunya ada waw. Wow. Wow, okey. Faham. Jadi terima kasih. Jadi Assalamualaikum Ustaz, nak tanya sikit lah. Ya, silakan. Yang apa ni, apps yang Ustaz pakai ni, apps apa yang untuk terjemahan sekali dengan dia punya ni? Oh, ini. Nama web ni adalah tajuk dia. Word by word Ustaz. Quran word by word. Quran word by word. WBW. Tu dia yang tu. Quran WBW. Macam ni. WBW. Tapi tak ada dah. Ada. Lain simbol dia. Dulu tak yang ada. Sekarang ni ada dah. Saya tengok dah ada dah. Dah ada dah. Jadi Quran WBW tetapi hanya untuk produk Apple. Apple ni. Kalau yang lain tak ada. Tak boleh jalan. Quran W by W. Website tu tak jalan kalau pada selain daripada Apple. Apple sama ada iPad ke, iPhone ke ataupun yang sama dengan dia lah. iPad dengan iPhone. Yang warna brown ni, warna orange ni. Brand. Dia macam orange lah. Dia ada juga word by word different color, two different. Dia must be ada Apple. Ada dah. Ada boleh lah. Ini Yahudi punya produk. Dia tak belajar. Tapi kalau kita tolak produk yang ini, payahlah kita nak belajar, nak gunakan. Saya tak faham. Maknanya yang boleh kita manfaatkan kita boycott lah. Yang makan ayam goreng tu, itu patut kita boycott lah. Bukan boycott waktu ini saja. Kalau boleh sampai bila-bila kita boycott. Jangan ada lagi dia punya bisnes dia kat sini. Sebab dia beli, kita jual dia punya ayam dia. Lepas tu duitnya tu dia beli peluru tembak orang Islam. Adalah wajib kita boycott. Jangan berhenti. Walaupun perang dah habis, jangan berhenti. Jangan makan ayam tu. Cari ayam yang orang Islam yang buat. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Jadi kalau nak install tu, kena pakai iPhone ataupun pakai iPad. Selain dari itu, barangkali tak boleh tu. Saya dah cuba tak boleh. Okey. Okey. Jadi kalau begitunya maknanya kita berhenti di sini dulu. Okey Ustaz. InsyaAllah kita akan jumpa seminggu dari sekarang. Hari ini 7 mana 14 hari bulan. InsyaAllah 14 hari bulan. InsyaAllah.
Baiklah, kita berhenti di sini.